Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke kelas sejarah. Hari ini kita akan belajar bab 5 pembentukan Malaysia sejarah tingkatan 5 KSSM. Subtopik yang kita akan sentuh hari ini adalah 5.5 iaitu Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Juga subtopik 5.6 iaitu konfrontasi dan usaha menanggani. Mari kita mulakan dengan subtopik 5.5 iaitu Perjanjian Julai 1963. Okey, Perjanjian Julai 1963 ini turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA 963. Perjanjian ni adalah dokumen yang ditandatangani oleh 5 orang iaitu British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Okay, ada 5 orang yang ditandatangani Perjanjian Malaysia ini. Jadi, kita akan lihat satu persatu intipati Perjanjian Malaysia. Juga boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okay, intipati Perjanjian Malaysia yang pertama iaitu 31 Ogos 1963. Tarikh apa ni? Tarikh ini adalah tarikh pembentukan Malaysia yang mereka tetapkan. Okey, seterusnya yang kedua, Ahli Persekutuan Malaysia perlu libatkan siapa? Persekutuan Tanah Melayu dan 3 buah negeri ini iaitu Sarawak, Sabah dan Singapura. Sarawak, Sabah dan Singapura. Okey, yang ketiga, British kena iktirafkan kedaulatan kepada 3S. 3S ni siapa? Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, siapa yang perlu iktirafkan? British. Iktirafkan apa? Kedaulatan. Okey, yang seterusnya, intipati Perjanjian Malaysia yang keempat. Sarawak dan Sabah akan diberikan kelebihan untuk menubuhkan apa? Kabinet Negeri. Okey, yang kelima, memperuntukkan tempoh peralihan. Tempoh peralihan apa ni? Tempoh peralihan kepada Sarawak dan Sabah dalam bidang pentadbiran awam dan pendidikan. Okey, intipati seterusnya yang keenam, kerusi parlimen. Kerusi parlimen apa? Diberikan kepada 3S kita iaitu Singapura, Sabah, Sarawak. Singapura akan menerima 15 kerusi, Sabah menerima 16 kerusi, Sarawak menerima 24 kerusi parlimen. Okey, yang ketujuh, penduduk Bumi Putera. Penduduk Bumi Putera ni siapa? Yang Sarawak dan Sabah akan menerima pengiktirafan yang sama. Dengan siapa? Dengan orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi, ia adalah adil. Okey, selesai kita lihat 7 intipati Perjanjian Malaysia. Okey, kita beralih seterusnya kepada peristiwa pengisytiharan Malaysia.
Okey, sebelum Malaysia ni diisytiharkan, pastinya ada cabarannya. Jadi kat sini kita akan lihat Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun kita kenali sebagai PBB. Okey, sebenarnya kita tengok kat sini ada bendera apa? Indonesia. Indonesia ni membuat bantahan secara rasmi terhadap siapa? Terhadap pembentukan Malaysia. Dekat mana? Dekat PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dengan itu Lawrence Mishimore ni dia pun mengetuai rombongan ke Sarawak dan Sabah untuk buat tinjauan. Okey, UTAN ni adalah setiausaha PBB. Dia yang menubuhkan United Nations Malaysia Missions ataupun kita kenali nama pendeknya UNMM. Tujuan UNMM ni apa? Untuk menilai dan membuat laporan. Jadi Lawrence Mishimore tadi tu dia yang mengetuai rombongan UNMM. Okey, daripada rombongan tadi, dia kenalah menilai dan membuat laporan. Oleh sebab itu, pembentukan Malaysia ditangguhkan. Kerana apa? Kerana laporan tidak dapat disiapkan pada masa yang sepatutnya. Jadi, laporan penerimaan pun diterbitkan pada 14 September 1963. Laporan ini terdiri daripada laporan bahawa Sarawak dan Sabah ni menerima pembentukan Malaysia. Jadi lepas Sarawak dan Sabah ni dia dah tunjukkan yang mereka menerima pembentukan Malaysia, barulah Malaysia ni dapat dibentukkan. Okey, jadi kita masuk kepada peristiwa pengisytiharan Malaysia. Bila Malaysia ini diisytiharkan? Pada 16 September 1963. Tadi 14 September 1963 adalah tarikh laporan diterbitkan. Laporan apa? Laporan mengenai Sabah dan Sarawak menerima pembentukan Malaysia. Okey, kita pergi satu persatu ya. Okey, peristiwa pengisytiharan Malaysia ni sebenarnya diadakan secara serentak di mana? Di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Ada 3 tempat, KL, Sabah dan Sarawak. Okey, kita pergi satu persatu dekat Kuala Lumpur dulu. Kuala Lumpur YDPA ataupun yang di-Pertuan Agong baca pengisytiharan Malaysia. Dekat mana? Dekat Stadium Merdeka. Okey, disaksikan oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, seterusnya di Sabah pada masa yang sama, Datu Mustafa Datu Harun. Dia umumkan pengisytiharan Malaysia dekat mana? Di Kota Kinabalu. Selepas itu dia juga menandatangani sumpah jawatan sebagai apa? YDPN. YDPN ni apa? Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Jadi, Datu Mustafa Datu Harun ni adalah YDPN yang pertama. Pada masa yang sama, Tun Abdul Razak Hussein juga hadir sebagai wakil kerajaan persekutuan dekat mana? Dekat Sabah.
Baiklah, seterusnya di Sarawak pada masa yang sama juga, Datuk Abu Haji Openg Abu Sapai telah pun membuat Akad Sumpah Jawatan YDPN Sarawak. YDPN yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia juga dibaca oleh siapa? Khair Johari. Khair Johari ini adalah wakil kerajaan persekutuan yang hadir dekat Kuching. Turut hadir anggota Kabinet Negeri pada majlis itu. Okey, itulah dia peristiwa pengisytiharan Malaysia yang dilakukan serentak dekat Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Okey, Alhamdulillah kita dah selesai belajar subtopik 5.5. Seterusnya kita akan bergerak kepada subtopik 5.6, subtopik terakhir dalam bab 5 mengenai konfrontasi dan usaha menanggani. Okey, jadi saya bagikan sedikit pengenalan macam mana konfrontasi ni berlaku. Konfrontasi ni berlaku kerana Parti Komunis Indonesia ni dia mengambil kesempatan untuk menyelar rancangan Malaysia sebagai penerusan dasar neokolonialisme oleh British. Apa tu neokolonialisme ni? Perkataan pelik ni. Okey, perkataan ni bermaksud perluasan pengaruh politik oleh sesebuah kuasa besar terhadap negara lain. Okey, maksudnya perluasan British ni dia nak memperluaskan kuasa politik ke Malaysia. Sebenarnya masa tu British masih mempunyai harapan yang dia nak pegang negara Malaysia. Okey, saya cerita dulu macam mana konfrontasi dekat Indonesia ni berlaku. Okey, mulanya pada 20 Januari 1963. Siapa? Dr. Subandrio ni adalah Menteri Luar Indonesia. Dia yang umumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Sebab apa dia nak buat konfrontasi ni? Sebab dia kata mengancam. Alasannya adalah kerana dia mengancam kedudukan Indonesia. Okey, saya akan cerita peristiwa penentangan yang berlaku sejak pada mula konfrontasi ni sehingga akhirnya. Okey, mula pada 20 Januari 1963. Berlakunya lancaran konfrontasi Ganyang Malaya. Ganyang ni apa? Ganyang ni gerakan Malaya. Okey, jadi pada 16 Januari hingga 27 Mac 1963. Indonesia ni, tentera Indonesia, nampak ni ada orang tentera ni dan bendera Indonesia ni adalah tentera Indonesia. Dia lancarkan serangan kepada siapa? Kepada Sarawak ni, bendera Sarawak. Okey, pada 12 April 1963 berlakunya pendaratan tentera Indonesia dan separa tentera di Tebudu, Sarawak. Okey, tentera Indonesia ni pun mendarat dekat Tebudu, Sarawak. Okay. Yang seterusnya, peristiwa penentangan pada 29 Disember 1963. Berlakunya, nampak ni pistol tembakan. Berlaku tembakan antara siapa? Malaysia dan Indonesia dekat Kalabakan, Sabah. Lepas tu diteruskan pada tahun seterusnya, Ogos sehingga Disember 1954 berlaku pendaratan gerila di Johor. Pendaratan seramai 30 orang. 30 orang gerila Indonesia, nampak ni payung terjun ni dan ada bendera Indonesia ni menunjukkan Indonesia ni mendarat
dekat Johor, tetapi dia ditahan dengan pasukan tentera Malaysia. Okey, lepas berlaku Kuchar Kacir, balas tembakan, pendaratan gerila dan sebagainya, akhirnya siapa Dr. Ismail Abdul Rahman. Dr. Ismail Abdul Rahman ni pun bawa isu ni kepada ke isu serangan Indonesia ni kepada siapa? Kepada Majlis Keselamatan PBB. Okey, baiklah, rentetan daripada Dr. Ismail Abdul Rahman yang tadinya bawa isu serangan ni kepada Majlis Keselamatan PBB, akhirnya ada pun langkah untuk menamatkan konfrontasi ini. Kita lihat ya, satu persatu mengikut garis masa yang telah pun ditulis di sini. Kita mulakan dengan Februari 1963. Okey, pada Februari 1963, U-TAN, kita lihat U-TAN kat sini, iaitu siapa? U-TAN ni adalah Setiausaha Agong PBB, telah pun membuat satu usaha awal untuk tamatkan konfrontasi ini. Dengan macam mana? Macam mana dia nak tamatkan? Dia utuskan satu kawan dia ni, iaitu C.V. Narasimhan untuk berunding dengan pemimpin Indonesia dan juga pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya pada 9 April 1963, Presiden Mancapagal, Presiden ini menganjurkan satu rundingan peringkat pegawai di Manila pada 9 April 1963. Jadi siapa? Kita punya negara telah diwakili oleh Muhammad Ghazali Syafi'i. Siapa? Muhammad Ghazali Syafi'i. Okey, pada tahun yang sama, pada tahun 1963, Tengku Abdul Rahman dia telah terima undangan daripada Presiden Soekarno. So, Presiden Soekarno ni adalah presiden presiden dekat Indonesia. Tujuan undangan ni adalah untuk terangkan pembentukan Malaysia dekat Presiden Soekarno. Okey, pada 7 sehingga 11 Jun 1963, berlakunya satu mesyuarat peringkat menteri luar di mana, dekat mana ni? Bendera apa ni? Bendera Filipin, di Filipin, yang dihadiri oleh Tengku Abdul Razak Husin dan juga Dr. Subandrio. Dr. Subandrio ni siapa? Macam pernah dengar lah. Dr. Subandrio ni Menteri Luar Indonesia yang umumkan konfrontasi. Jadi tujuan mesyuarat peringkat menteri luar ni adalah untuk mencari penyelesaian konfrontasi. Okey, yang seterusnya 31 Julai hingga 5 Ogos 1963. Kita lihat yang ini adalah Presiden Mancapagal. Lepas tu yang pakai tanjak warna kuning ni adalah Presiden Soekarno, dan yang tanjak biru ni adalah Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay, mereka bertiga ni pun menghadiri satu mesyuarat sama-sama dekat mana? Dekat Manila. Okey, pada bila? Pada 31 Julai 5 Ogos 1993. Okey, yang paling penting adalah dalam mesyuarat ni akhirnya kerajaan Indonesia dan Filipin telah pun menerima pembentukan Malaysia selepas daripada penilaian yang dibuat oleh PBB. Okey, ini baru saja sehingga 1963. Kita akan teruskan dengan tahun yang seterusnya.
Tapi sebelum tu, sebelum saya pergi dahulu, kita recap balik apa yang terjadi. Mula-mula U-Turn telah pun membawa CV Narasimhan berunding dengan siapa? Dengan Indonesia dan Sabah. Indonesia dengan Malaysia berunding untuk tamatkan konfrontasi ni. Lepas tu Presiden Macapagal ni adalah presiden kat Filipina. Dia anjurkan rundingan pada peringkat pegawai di mana? Di Manila. Manila ni kat mana? Manila ni di Filipina. Okey, 1963 pada tahun yang sama, Tengku Abdul Rahman telah terima undangan dengan Presiden Soekarno. Okey, tujuan undangan ni, tujuan mereka berjumpa ni adalah untuk terangkan pembentukan Malaysia. Okey, lepas tu pada 7 hingga 11 Jun 1963, mesyuarat peringkat Menteri Luar diadakan dekat mana? Dekat Manila, yang dihadiri oleh Dr. Subandrio ni mewakili Indonesia, Tengku Abdul Razak Hussein mewakili negara kita. Tujuan mesyuarat peringkat Menteri Luar ni adalah untuk mencari penyelesaian konfrontasi. Lepas tu 31 Julai hingga 5 Ogos 1963, PBB membuat penilaian. Mesyuarat telah ada, maafkan saya, 31 Julai hingga 5 Ogos 1963 ni telah adanya mesyuarat yang dihadiri oleh tiga presiden daripada Filipina, Indonesia dan juga Malaysia, Tengku Abdul Rahman, Filipina, Presiden Macapagal dan juga Indonesia iaitu Presiden Soekarno. Okay, dalam mesyuarat ni akhirnya Filipina dan Indonesia ni pun menerima pembentukan Malaysia lepas daripada penilaian yang dibuat oleh PBB. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk pada tahun 1964. Kita tengok satu-satu. Okey, pada tahun ni berlakunya rundingan antara 3 buah negara tadi tu, iaitu Indonesia, kita tengok kat sini, bendera Malaysia, Filipina. So, 3 buah negara ni melakukan rundingan yang berlangsung di mana? Di Bangkok dan juga di Tokyo. Okey, rundingan ni telah pun melibatkan 2 persidangan peringkat menteri. Tanat Koman ni dia memainkan peranan menteri. Tanat Koman ni adalah menteri luar Thailand. Dia telah memainkan peranan penting kerana dia menganjurkan pertemuan dengan menteri luar Indonesia. Okey, pada tahun seterusnya, September 1965, berlakunya peralihan kuasa kepimpinan dekat Indonesia ni. Jadi dengan itu dengan peralihan kuasa tu, maka 30 September 1965 berlakunya penamatan konfrontasi. Okey, Jeneral Suharto telah pun melantik 2 orang, Jeneral Ali dan juga Adam Malik, untuk berunding untuk menamatkan konfrontasi. Jadi sebenarnya macam mana konfrontasi ni bertamat sebabkan peralihan kepimpinan dekat Indonesia. Okay. 4 Ogos 1966, Kerajaan Indonesia, kita tengok bendera Indonesia kat sini, telah pun mengumumkan penamatan konfrontasi. Okay, dia tengok dia cakap konfrontasi tamat. Okay, pada bila? 4 Ogos 1966. Okay, 11 Ogos 1966 pada tahun yang sama, Tun Abdul Razak telah pun mentandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan antara siapa? Okay, tengok bendera kat sini ada antara Indonesia dan juga bendera kita ni, bendera Malaysia. Okay, perjanjian persetujuan ni diberlakukan dekat Jakarta.
Okey, kita recap balik untuk tahun 1964 hingga 1966 ini. Okey, pada tahun 1964, kita tengok berlakunya rundingan antara Indonesia, Malaysia dengan Filipina. Yang melibatkan dua persidangan peringkat menteri dekat mana? Dekat Bangkok dan Tokyo. Lepas tu, Tan Nat Koman ni adalah menteri luar Thailand. Dia menganjurkan pertemuan dengan menteri luar Indonesia. Okey, pada tahun seterusnya, September 1965, berlaku peralihan kuasa kepimpinan di mana? Di Indonesia. Peralihan kuasa dekat Indonesia pada 30 September 1965 dan disebabkan peralihan kuasa itu, maka konfrontasi pun tamat. Okey, lepas tu General Suharto dia pun lantiklah dua orang ni, iaitu General Ali dan Adam Malik. Tujuan dua orang ni adalah untuk berunding dan menamatkan konfrontasi. Okey, pada 4 Ogos 1966, Indonesia akhirnya diumumkan penamatan konfrontasi. Pada bila? 4 Ogos 1966. Siapa? Indonesia. Okey, 11 Ogos 1966. Tengku Abdul Razak dia pergi Jakarta untuk menandatangani perjanjian persetujuan normalisasi hubungan. Antara siapa kat sini kita tengok ada bendera Indonesia dan juga Malaysia. Okey, tamatlah sudah pembelajaran kita hari ini, iaitu belajar 5.6 konfrontasi dan usaha menangani. Itu adalah subtopik terakhir dalam bab 5 pembentukan Malaysia. Okey, daripada pembelajaran kita ni dapat saya simpulkan pembentukan Malaysia ni menghadapi banyak cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran seperti Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. Tetapi disebabkan oleh kebijaksanaan dan sokongan rakyat, kebijaksanaan pemimpin negara dan juga sokongan rakyat, cabaran ini dapat kita atasi. Jadi kita sebagai rakyat perlulah berterima kasih dan menghargai tokoh-tokoh yang cuba memperjuangkan negara kita sehingga hari ini yang digelar negara Malaysia. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye!